Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kita, kelas kita di sini. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah dapat untuk mendengar satu lagi ayat Al-Quran daripada surah Ar-Rahman ayat 46. Tadabbur ataupun tafsir, renungan, huraian yang kita pilih surah Ar-Rahman ayat 46, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman, dan bagi mereka ataupun bagi orang-orang yang bagi mereka khafa, takut, khauf, bagi mereka yang takut maqama rabbih, ketika mana mereka itu menghadap atau bertemu dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu apa? Jannatan, dua syurga. Jannah satu, jannatan dua. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, bagi mereka yang mempunyai perasaan takut ketika mana mereka bertemu dengan Tuhan mereka, Allah menyediakan untuk hamba-hambanya dua syurga sebagai balasan di atas perasaan takut itu. Al-Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, ketika menghuraikan ayat ini menyatakan bahawa sesiapa yang takut kepada Allah ketika mana mereka bertemu dengannya pada hari kiamat, maksudnya hamba-hamba Allah yang ketika mana mereka itu berada di atas muka bumi ini sentiasa memikirkan pertemuan dengan Tuhan mereka, takut untuk bertemu dengan Tuhan mereka, memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Okey? Takut ketika mana mereka dipanggil untuk disoal dan dihisap oleh Allah. Dan orang-orang yang sentiasa memikirkan pertemuan ataupun memikirkan hari mereka menghadap Allah itu, kata Al-Imam Ibnu Kathir, mereka menahan hawa nafsu mereka. Perasaan takut itu menyebabkan mereka menahan kehendak nafsu mereka, tidak melampaui batas dalam hidup, dalam urusan kehidupan mereka, tidak mementingkan dunia sehingga meninggalkan akhirat, tidak meninggalkan ketaatan dan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Maksudnya apa? Kata Al-Imam Ibnu Kathir, di kalangan hamba-hamba Allah, apabila mereka memikirkan bahawa mereka akan dibangkitkan semula, kehidupan ini tidak berakhir dengan kematian, mereka akan dipertanggungjawabkan semula di atas setiap tindak tanduk yang mereka lakukan. Perbuatan yang mereka lakukan itu tidak terlepas daripada disoal oleh Allah, tidak lari daripada hukuman Allah,
menyebabkan setiap apa yang mereka nak lakukan di dunia ini, mereka berfikir dahulu. Sebab kita tak boleh nafikan, selalu saya sebut dan kita selalu dengar, manusia ini bertindak di atas dua sifat. Setiap daripada tindakan kita, amalan kita dipacu, didorong oleh dua sifat yang Quran sebut. Semua amalan kita ni di atas dua sebab. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Okey? Semua apa yang tuan-tuan buat, termasuk saya buat, adalah kerana takut. Dan kadar takut ni dia boleh berubah lah. Macam kita bincang semalam, takut ni dia berhubung kait dengan iman. Kadar takut kita ni, kadar takut, perasaan takut kepada Allah itu boleh berubah-ubah. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Tetapi Quran kata yad'una rabbahum, mereka itu bangun, mereka itu meninggalkan tempat tidur mereka, meninggalkan keseronokan itu, mereka bangkit salat, berdoa, bermunajat kepada Allah disebabkan oleh takut. Takut apa? Takut kepada azab dia. Sebab tu orang-orang yang sudah menghampiri kematian, rasa takutnya lebih kuat daripada orang yang mungkin tak ada tanda-tanda dia nak mati. Orang yang nak mati ni dia takut lebih, sebab dia tahu dia sudah tak lama. Okey, yang kedua, khaufan wa tama'a, harap, pengharapan. Sebab tu bila kita buat sesuatu benda kerana kita takut dimasukkan ke dalam neraka, dan kita buat sesuatu benda ini disebabkan oleh pengharapan, keinginan untuk masuk ke dalam syurga. Okey? Maka orang yang seperti ini, nanti kita akan tengok huraian berkaitan dengan takut tadi. Orang yang seperti ini, kata Al-Imam Ibnu Kathir, manusia yang ketika mana hidup di dunia ni, sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan sesuatu, dia berfikir tentang kesan, akibat, hukuman yang dia akan dapat, menyebabkan dia membatalkan dosa dia. Sebab itu ada hadis, Allah mengurniakan naungan arash kepada orang yang takut melakukan zina kerana Allah. Dia meninggalkan perbuatan itu kerana takut. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Satu orang lelaki, da'athu imra'ah, diajak oleh seorang wanita, dipelawa, digoda oleh seorang wanita zatu mansib, yang mempunyai kedudukan, wanita yang ada kedudukan, yang ada status, jamal, bukan sahaja ada kedudukan, ada harta, wanita itu juga cantik. Tetapi dia meninggalkan ajakan itu, dia meninggalkan peluang itu, dia meninggalkan perbuatan itu, dia menolak godaan itu kerana apa? Inni akhafullah, kerana disebabkan oleh takut kepada Allah. Takut. Kita semua
Takut. Allah kata dia mendapat naungan arash. Dan banyak benda yang tuan-tuan tak buat ni sebab takut lah. Takut seksaan kubur, takut neraka, takut azab, takut. Kan? Okey? Maka kata Al-Imam Ibn Kathir, sehingga perasaan takut itu menyebabkan dia sedak diri. Sedak diri ya. Maksudnya dia taklah terlalu tenggelam dalam dunia kerana dia takut mati. Sebab itu mati ni perlu diingatkan supaya perasaan itu sentiasa ada. Bila kita takut pada mati, maksudnya kita tahu bahawa kita akan mati, maka lainlah sikit hidup orang yang tahu kata dia akan mati ni dengan orang yang tak rasa kata dia akan mati. Berbeza. Kemudian Al-Imam Ibn Kathir, dia membawakan surah Ar-Rahman ni, dia membawakan tafsir yang kita boleh tengok satu hadis daripada Abdullah bin Qais, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahab aniyatuhuma wa ma fiha wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim ila ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adn. Hadis rawahul Bukhari. Maksud dia apa? Dua syurga itu terdiri daripada perak. Bekas-bekas yang ada di dalamnya diperbuat daripada perak. Dua syurga itu terdiri daripada emas. Bekas-bekas dan binaannya juga adalah daripada emas. Nabi sebut bukan setakat syurga biasa, tetapi syurga yang diperbuat daripada fiddah, emas, zahab, fiddah, perak, zahab, emas. Maksudnya suatu kurniaan daripada Tuhan yang sangat besar. Boleh? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula tafsiran yang kedua. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, ketika mana dia menafsirkan ayat ini, dia bawa satu soalan yang kita boleh sama-sama fikirkan. Siapakah orang yang dikatakan takut kepada Allah? Sebab kita nak masuk dalam golongan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita nak masuk dalam golongan orang yang takut kepada Tuhan tadi. Siapakah golongan yang takut kepada Allah ini? Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, kata dia, orang yang takut kepada Allah itu mudah. Orang yang meninggalkan perkara yang dilarang dan orang yang melakukan perkara yang disuruh. Itu orang yang takut. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan semua termasuk saya ni hidup dalam cara yang baru. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Pasal kita bukanlah, pasal kita takut. Takutlah. Pegang kata duk kira nak basuh tangan, duk kira nak buh hand sanitizer, pakai tutup muka, kan? Takut. Takut kena penyakit. Tuan-tuan takut tak? Kau tuan-tuan tak takut? Tapi saya tengok kita tak apa takut lah, kan? Takut. Tak keluar rumah pasal kita takut. Apa yang dilarang kita tak buat, apa yang ditegah kita tak buat pasal kita takut kena penyakit tu. Apa yang disuruh kita buat. So kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Orang yang takut
adalah orang yang dia tinggal apa yang dia suruh dan dia buat apa, dia tinggal apa yang dilarang dan dia buat apa yang disuruh. Inilah maksud kepada takwa. Takwa yang tuan-tuan duk sebut tu berasal daripada perkataan takut. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita terjemah takwa tu, kita terjemah dalam bahasa Melayu, takutlah. Tuan-tuan bisa dengar dalam Quran, fattaqun narallati, takutlah kamu kepada neraka. Dia guna perkataan apa? Fattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Kemudian Allah cerita pula, fattaqun narallati, yang mana neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya yang menjadi kayu apinya daripada annas, manusia tu sendiri dan juga batu. Takut. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, apabila dia mempunyai perasaan takut itu, maka adalah hasil dan juga ganjaran daripada Allah, yang mana Allah memberikan kepadanya 2 syurga. Dia dapat 2. Dia dapat 2. Sebab apa dia dapat 2? Lebih 1. Patutnya dia dapat 1, tapi untuk kes ni Allah bagi 2. Yang mana kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, di dalam hadis dinyatakan segala perhiasan di dalam kedua-dua syurga itu, bangunannya, apa yang ada di dalamnya, isinya, perabotnya, semualah diperbuat daripada emas. Dan kenapa 2? Ini disebut dalam Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Tafsir yang mudah. Kalau tuan-tuan nak cari, bagus. Tafsir ni mudah. Dia kata kenapa 2? Kenapa Allah kata jannatan, dapat 2? Ini pun kita kena faham. Kerana kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, 1 syurga Allah beri kerana dia buat apa yang disuruh. 1 lagi syurga diberi sebab dia tinggal apa yang dilarang. Dapat? Pasal itu 2. Sebab 1 diberi kerana reward, kurniaan, sebab dia takut. Bila dia takut, dia tak buat. Dan 1 lagi diberi kerana apa? Kerana bila dia takut, kita suruh dia buat. Dan tuan-tuan, takut adalah amalan salih. Sebab itu takut yang tidak pada tempatnya boleh jatuh syirik. Okey? Boleh? Pasal apa tuan-tuan mari masjid, mangkit sembahyang subuh? Pasal takut. Kalau tak pasal takut, tuan-tuan takut tak mai tadi? Kalau tak pasal lah tuan-tuan. Pasal tu tuan-tuan, orang-orang yang kuih berumur ni lagilah dia berapa kan nak tidur sangat. Kan? Hak muda-muda tu payahlah sikit bangkit. Tengok berapa orang muda. Cuba kira tengok bawah 40. Saya seorang. Lagi ada bawah 40. Mari kita survey buat banci. Tengoklah ni musim banci. Berapa orang bawah 40? Below 40. Bawah 40 ni dia payah sikit nak main why? Macam apa? Takkan belah sayap ni semua 60, 70. Tak ada kami 40, semua 60, 70. Oi kacau. Ramai 40, tapi pasal apa geng-geng 40 tu tak main? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa yang duk main ni semua ni 60 ke 70? Bukan kuliah. Sembahyang pun tadi sama. Yang balik adalah 2-3 orang. Yang lain semua duk kuliah. Ada tadi baru ramai 40 depa main-main, depa balik. Tak ada Saya duduk belakang sekali. Pasal apa 40, bawah 40, pasal apa orang muda tak main? Pasal takut tu dia tak berapa nak ada sangat. Pasal duk berasa muda. Tapi macam tuan-tuan ni pasal apa main? Memang takutlah. Berapa hari lagi? Nak jujur lah, kita cakap jujur. Kita mengat terus terang. Bukanlah saya nak kata kat tuan-tuan. Tak, bukan saya nak condemn ke apa. Memang hakikatnya macam tu. Tuan-tuan kan, tengok cermin lagi takut. Dia kata orang tuanya aku. Kan?
Bila tua kan, dengan sakit lah, dengan macam-macam penyakit, darah tinggi, kecil manis kan, duk kira pergi hospital je, oh lagi takut. Lepas tu nak tidur lagi, dengar abang nak tidur, tak dan bang mangkit dah. Setengah mai semak dia kata saya memang tak boleh tidur pukul 2 3 pagi mangkit dah, 3 pagi mangkit dah. Memanglah sebelum ni tidur lama dah. Berapa hari lagi tuan-tuan nak ada? So ini semua menyebabkan kita takut. Takut yang positif, takut yang bagus. Kerana takut ini menggerakkan kita untuk apa? Melakukan ibadat. Untuk apa? Untuk menghadap maqam rabbih, hari pertemuan dengan Tuhan. So kita akan dapat dua. Satu, kita takut. Tapi jangan duk takut duk belengkak je. Takut duduk terlena je. Takut abang? Takut. Lagi dia takut, lagi dia tarik selimut. Oh, ini tak guna ya takutlah. Takut itu menjadi pencetus, penggerak. So kita takut tu menggerakkan kaki kita mai. Okey, dan kita faham juga melalui tafsiran yang dibuat oleh Syekh As-Sa'di, Allah menyediakan dua di atas dua sebab. Okey? Kemudian kita tengok juga yang lain. Kata Al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali. Dia sebut apa? Dia kata perasaan takut yang wajib ada pada seseorang hamba. Dia kata perasaan wajib, perasaan takut yang wajib ni, wajib ada. Cukup sekadar takut itu mendorong kita melakukan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Okey, tuan-tuan, dia punya takut ni kita ada level kan? Ada tingkatan. Okey. Kata Al-Imam Ibn Rajab, kalaulah seseorang itu ada perasaan takut, banyak mana dia ada? Banyak mana kadar takut yang dia ada tu? Apa yang wajib dia buat, apa yang haram dia tinggal. Takat tu saja. Sunat, makruh tak ada. Dia tak sama tau. Dia kata saya takut hak mana yang wajib, yang mana yang haram memang saya tak akan sentuh, yang wajib saya akan buat. Yang sunat-sunat ni minta maaf saya belum sampai maqam. Ibn Rajab kata ini sudah memadai. Kerana apa? Kerana Tuhan hanya bertindak di atas wajib dengan haram tadi. Okey? Kemudian dia kata apa lagi? Jika seseorang itu mempunyai perasaan takut yang lebih, tu saya kata takut ni tak sama, sehingga membangkitkan semangat untuk buat juga benda yang sunat. Pasal benda sunat ni kalau tak buat tak ada apa. Ni nak habaq terus terang ni, tak buat tak apa. Oh, tak apa ke? Tak ada hukuman, tak ada azab, tak ada balasan, tak ada. Yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala kepada fa'iluhu yang buat, wala tidak diazab, yu'aqabu tidak diazab orang yang tarikuhu, orang yang tinggal tak kena apa-apa. Jadi bila tak kena apa-apa tak payah takutlah. Kita kalau kena apa-apa kita takut. Kalau tak kena apa-apa, dia kata kalau tak pakai ni tak apa. Tak apa. Tak apa, tak apa. Okey? Pasal apa kita bawa sejadah? Pasal kalau tak bawa tak boleh masuk. Tapi cuba kalau masjid tu kata, nak bawa tu baguslah. Tapi kalau tak bawa pun tak apa. Tabatlahum tak bawa. Kan? Kalau disunatkan ni, pakai. Tapi kalau dia tak bawa tak boleh masuk. Dia takut tak boleh masuk, dia bawa. Jadi takut tu tak sama. Kan? Okey? Meninggalkan yang makruh. Ini adalah kadar takut yang terbaik. Okey? Nampak? Kita sambung lagi sikit. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat 33. Surah Qaf ayat 33. Iaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang Maha Pemurah, sedang dia tidak dilihat oleh hambanya. Dia datang dengan hati yang bertaubat. Ini hebat. Allah puji hambanya yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan dia tidak melihat Tuhannya. Ini maqam yang paling tinggi. Takut kepada sesuatu yang dia tak nampak. Selalu kita takut pada benda yang kita nampak lah. Manusia ni tabiatnya dia takut benda yang dia nampak. Kan? Apa-apa pun dalam hidup kita, kalau kita nampak, kita tahu, kita takut. Tapi Allah, walaupun kita tak nampak, syurga walaupun kita tak nampak, neraka walaupun kita tak nampak, sekadar tengok ya, tapi kita ada rasa takut. Allah kata, ini adalah hamba yang terbaik. Kan? Okey? Pasal itu Nabi SAW kata dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang dikatakan ihsan itu an ta'budallah, kau beribadat seakan-akan kau lihat Allah. Tapi kita tak lihat lah, tak boleh lihat. Hatakan Nabi Musa minta untuk melihat Allah pun tak boleh. Memang kita tak akan melihat Allah di dunia. Tetapi Nabi kata, fa innahu, kalau kau tidak boleh merasakan engkau melihat seakan-akan nampak Tuhan, fa innahu yarak, yang pasti dia tengok engkau. Bila kita merasakan Tuhan tengok kita, ketika itu lahirnya takut, lahirnya malu. Kan? Okey? Kemudian kita tengok juga di antara doa yang dibaca oleh Nabi. Ini penting tuan-tuan. Kita balik amal. Doa yang dibaca oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Cukup kita ambil takat. Doa tu panjang lagi. Tuan-tuan boleh tengok ada dalam Hisnul Muslim, ada dalam doa-doa wirid Rasulullah ada. Cuma yang awal tu yang Nabi minta, Allahumma qsim lana min khashyatik. Apa maksud dia? Kita tengok. Ya Allah, bahagikan, kurniakan perasaan takut. Untuk apa kita minta rasa takut ni? Nabi doa dan ajar kita doa, minta Tuhan campak, Allahumma qsim lana min khasyati, campak perasaan takut. Campak perasaan takut. Sebab apa? Ma tahulu bainana wa baina ma'asiyat. Ini tujuan takut tu. Yang mana dengan perasaan takut yang engkau campak ke dalam hati kami, menghalang, tengok, menghalang kami melakukan maksiat kepada engkau dan menyuruh kami melakukan ketaatan kepada engkau yang ia menghantar kepada syurga engkau. Doa tuan-tuan, lepas subuh, bangkit tengah malam, kurniakan, berikan, campakkan, masukkan rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu dia menghalang, menutup, menjauhkan kami daripada melakukan maksiat kepada engkau, dan kerana takut itu menyebabkan kami melakukan ketaatan, yang mana kedua-duanya itu menyebabkan kami masuk syurga. Nabi minta. Rasa takut ni kena minta. Okey. Panjanglah doa tu, tapi kita ambil yang berkait dengan pagi ni. Seterusnya tuan-tuan, apa lagi bagusnya takut ini? Takut ini termasuk daripada sifat orang yang beriman. Okey. Selain daripada takut,
yang kita bincang ni, takut kepada neraka, takut kepada seksa, takut apa lagi yang Allah suruh kita ada. Dan ini juga tanda orang beriman. Ini juga takut yang patut kita ada. Takut ni takut yang positif lah, iaitu takut apa yang kita lakukan ditolak oleh Allah. Dia beza tadi. Tadi tuan-tuan takut apa? Tuan-tuan takut kepada neraka, seksa, azab, hukuman, bala. Tuan-tuan takut kan? Pasal apa tak buat dosa? Pasal takut bala, takut musibah. Satu lagi takut yang bagus, yang patut ada pada orang beriman. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Mu'minun ayat 60. Ni takut. Dan sekarang pun kita takut. Kita dah salat subuh tadi 2 rakaat, semua 2 rakaat. Tak ada buat 3, tak ada buat 2, tak ada buat 4, semua 2. Cuma yang membezakan 2 saya dengan 2 tu imam, 2 saya dengan 2 tuan-tuan, sama ada 2 saya diterima atau 2 tuan-tuan diterima. Boleh jadi daripada 2 hanya 1. Boleh jadi daripada 2 rakaat tu hanya 1 yang naik, 1 lagi tak naik. Lepas tu kita nak kena qada 1 lagi. Taklah. Itu bukan soal. Sah tu sah. Tuan-tuan semayang tadi semua sah. Pasal apa? Cukup syarat. Tak ada siapa yang terkentut tengah semayang, tak ada siapa yang terbuka aurat, tak ada siapa yang terbatal, semua sah. Dari sudut hukum sah, tapi dari sudut pahala siapa pun tak tahu. Yang tu kita takut. Sebab itu Allah menyebut walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka balik kepada Tuhan mereka. Okey. Nampak? Berdasarkan ayat ini, Allah kata apa? Dan orang-orang yang takut, orang-orang yang takut di atas apa yang mereka berikan, dan mereka akan balik kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya dekat Nabi. Dia kata, adakah orang yang takut itu orang yang meminum khamar, arak? Adakah yang dimaksudkan? Allah kata, dan mereka yang takut di atas apa yang mereka kerjakan, di atas apa yang mereka berikan, di atas apa yang mereka lakukan. Siapa yang takut tu? Tak disebut. Ayat ni tak sebut. Ayat ni tak habaq siapa yang takut. Cuma mereka ni takut apa yang mereka buat, dan mereka takut bertemu dengan Allah. Aisyah teka. Aisyah tafsir. Aisyah cuba teka. Dia kata apa? Dia kata mereka ini adalah orang yang minum arak. Sebab mereka takut Allah hukum mereka. Mereka ini adalah orang yang mencuri. Dia kata betul tak? Orang yang buat dosa lah, Aisyah kata. Allah maksudkan dalam ayat ni orang yang buat dosa. Nabi kata la. Nabi kata bukan orang yang mencuri, bukan orang yang buat dosa, bukan orang yang minum arak. Tak betul. Bukan mereka itu yang ayat ni maksudkan. Kemudian Nabi kata apa? Walakinnahum. Siapa dia yang takut tu? Yang takut dalam ayat ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Alladzina yasumun, iaitu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Siapa dia? Orang beriman lah. Orang yang bertakwa lah. Kalau tak dia bertakwa, dia tak puasa. Wa yusallun, orang yang semayang. Macam tuan-tuan tadi, semayang. Dalam ayat ni dia kata yang takut tu bukan orang yang tak semayang tu. Orang yang semayang. Pasal kalau dia takut, dia bangkit lah. Dia tak takut yang pukul 10. Dia bangkit pukul 10. Dia tak, ish takut. Takut apa? Dia percaya roti canai. Tak takut. Kan? Lepas tu pak dia balik naik motor masjid. Celapak dia bangkit. Dia takut tu.
Mak dia berkata, mangkit kah pok hang balik dah tu? Dia mangkit, takut. Pasal apa dia takut pok dia lebih pada takut Tuhan? Pasal dia kelih pok dia. Kan? Kemudian Nabi kata wa yusalluna wa yatasaddaqun. Yang dimaksudkan mereka yang takut itu alladzina, orang-orang yang mereka yang berpuasa, mereka yang salat, mereka yang bersedekah. Wa hum yakhafun alla tuqbala minhum. Apa yang mereka takutkan? Walhal mereka dah buat apa yang disuruh. Yang menjadi perhitungan, yang menjadi kerisauan, kebimbangan, yang mereka bimbang, yang mereka takut tu apa? Alla tuqbala minhum. Semua yang mereka buat, mereka takut tidak diterima oleh Allah. Ini benda yang kita risau. Buat satu bab. Pasal itu tuan-tuan, amalan diangkat selepas asar setiap hari. Amalan kita ni diangkat naik kepada Allah every day, setiap hari selepas asar. Apa yang tuan-tuan buat akan dibawa naik oleh Allah, akan diangkat oleh malaikat. Sebab itu para salah mereka bimbang, mereka takut, mereka risau. Sebab tu kita sebut kan, lepas daripada bulan puasa, nak bertemu pula dengan bulan puasa tu, mereka doa taqabbalallahu minna wa minkum. Pagi-pagi raya tu jumpa dengan kawan, jumpa dengan keluarga. Apa yang mereka doa, bukan ucapan raya, bukan apa sebutan biasa, doa tu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa dia? Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tilawatul Quran kita. Semoga Allah terima. Buat tak terima, tuan-tuan. Pasal itu Nabi kata kam min saim, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahum illa al-ju' wal 'atash. Mereka itu apabila bertemu dengan Allah tidaklah memperolehi apa-apa di atas segala puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga. Maksudnya habaan mansura, kuliah lepas. Tak boleh apa? Macam tuan-tuan semayang ni, tuan-tuan tahu dah kata boleh. Bahasa dah kata boleh, confirm dah kata boleh. Pasal itu kita takut. Pasal itu kita baca apa tadi? Lepas zikir. Tu. Ada tak? Ada saya rasa. Allahumma inni apa? As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan. Ada kan? Tak ada kita tukar zikir ni. Tapi Jabatan Mufti ni. Ada kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 benda. Ilmu yang bermanfaat. Ni kita duk ngaji ni, kita mau bermanfaat. Kadang ilmu ni betul ya Quran, tapi kat kita tu tak bermanfaat. Pasal apa? Nothing lah, tak ada apa betul kata. Amalan mutaqabbala. Okey. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri. Ni tuan-tuan dengar perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jama'a isa'ah wa amna. Thumma tala Al-Hasan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kata Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri. Okey. Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu dia menghimpunkan 2 perkara. Apa dia? Iaitu dia beramal dengan amalan yang terbaik. Orang beriman ni dia buat sesuatu semayang yang paling baik, bukan lebih kurang, bukan halau balai cincang nak lebih. Orang kata apa nak bagi selesai, boleh semayang lah. Ihsanan. Orang dia bagi beza dengan munafik. Al-Hasan Al-Basri kata orang beriman dia ada 2 sifat. Dia buat satu amalan the best, yang kedua syafaqah. Dalam masa yang sama dia buat yang terbaik tu, dia buat yang elok tu, dia the best quality yang terbaik, tapi dalam masa yang sama dia duk takut Tuhan tolak. Ini orang beriman. Macam tuan-tuan lah kan, buat satu benda elok-elok,
Lepas tu present ke orang. Kalau buat cincai-cincai, memanglah kita pun kata biar aku pun buat lebih kurang. Tuan-tuan buat elok-elok, apa yang tuan-tuan takut orang tak boleh terima. Apa benda pun tuan-tuan buat the best, buat yang terbaik, yang dia punya takut apa? Takut orang tak boleh terima, takut orang tolak. Orang beriman dia ada dua sifat tu. Ihsanan wa syafaqah. Dia dah buat yang terbaik tapi dia tak overconfident. Selalu orang yang buat terbaik ni dia kata aku semayang tadi Allah pukul 6 dekat-dekat 5 minit lagi pukul 7 baru habis. Tu dia semayang. Lama ni. Semayang kan. Memang aku rasa full markah penuh. No, orang beriman dia tak rasa macam tu, dia takut. Wal munafiq. Tetapi ada pun orang munafik, kata Al-Hasan Al-Basri, dia ada dua. Orang beriman ada dua, orang munafik pun ada dua. Jama'a isaah wa amna. Iaitu dia buat amalan tu cincai, dia buat buruk, dia buat lebih kurang, dia buat tak elok. Tapi dia rasa okey, dia rasa amna, dia rasa tenang. Tuan-tuan hak mana? Saya hak mana? Kita hak mana? Allahu Akbar, alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Lebih kurang kan? Pakai boleh lebih kurang. Assalamualaikum. Tak ketahuan sang. Kita abang tak siap bukan ambil wudu. Tetap bagi salam. Tadi bini dia nampak baru pergi ambil wudu, tetap bagi salam dah. Punya cepat dah main. Baca apa lebih kurang, tak ada khusyuk, tak ada teringat apa. Kita main lama-lama apa kan. Tapi ni orang beriman ni, dia buat yang terbaik pun dia tak rasa tenang, dia tak rasa selamat. Itu orang beriman, kata Hasan Basri. Kalau kita ada rasa tu bagus. Tapi orang munafik ni dia dah buat teruk, tapi teruk tu dia duk boleh rasa tak ada apa. Pasal apa? Pasal dia memang daripada awal lagi tak ada langsung mengharapkan Allah nak balas. Okey. Kemudian Al-Hasan Al-Basri tala, dia baca ayat Al-Quran, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, iaitu daripada surah daripada Al-Quran yang mana bermaksud sesungguhnya orang-orang yang takut, orang-orang yang berhati-hati kepada azab, kerana takut kepada azab Allah. Okey. Itu apa yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri. Okey, dan sebagai penutup kepada perasaan takut kita pada pagi ini, kita ambil dalam surah Al-Isra ayat 57. Surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala sebut ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Tengok. Orang-orang yang beriman yad'un, mereka itu berdoa, menyeru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu berdoa dan mencari jalan untuk dekat kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab. Mereka mencari siapakah yang paling dekat kepada Allah. Dan wayarjuna rahmah. Mereka berusaha melakukan ibadah, berdoa untuk mereka dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya. Dan poin kita, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azabnya. Ini sifat orang beriman. Wa yarjuna rahmah, mereka mengharapkan raja kepada rahmatnya, tapi dalam masa yang sama mereka takut azabnya. Pasal apa? Satgi kalau terlalu harap Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah penerima taubat, Allah maha lembut, Allah maha pemaaf, dia akan rasa apa? Dia akan rasa dia buat apa pun tak apa. Kan? Tuan-tuan pergi tegur orang buat maksiat, dia baca ayat kat tuan-tuan, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tak kena pada tempat dia. Wa yakhafu, pasal itu dia kena seimbang antara takut dengan harap. Kemudian
Perbanyakkanlah membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ini kita kena banyak baca. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah kami meminta kepada engkau syurga, wa ma qarraba ilaiha min amal min qaulin wa amal, dan apa sahaja amalan yang boleh mendekatkan kami, memasukkan kami ke dalam syurga, maka berikanlah kepada kami. Wa a'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepada engkau daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, kami berlindung juga kepada engkau dari bukan sahaja neraka tu, tetapi apa sahaja perkataan dan amalan yang boleh mendekatkan kami. Bukan kata masuk saja kami tak mau, dekat pun kami tak mau. Kan? Dalam hadis Ibnu Majah. Takutnya kita tu bukan takut masuk, letak dekat. Wa ma qarraba, mendekatkan kami kepada neraka pun kami tak mau. Jadi kita harap tuan-tuan, takut yang Allah campak ni takut yang termasuk dalam ayat yang kita baca tadilah, kan? Okey, cukup dahulu setakat itu tazkirah subuh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sentiasalah bajai dan suburkan perasaan takut kita. Tambahkanlah perasaan takut kita macam mana? Dengan banyak sebab, dengan banyak benda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Okey, terima kasih pada tuan-tuan semua. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.